Assalamualaikum cikgu. Salam. Jadi hari ni ada beberapa perkara lah yang ini terlebih dulu saya mengganggulah cikgu untuk hari ni. Ada beberapa perkara yang kita bincangkan masalah Jadi saya panggil cikgu ni untuk kita bincangkan sikitlah beberapa perkara yang telah disarankan oleh pihak kementerian, iaitu tentang kesediaan lah guru-guru kita untuk menghadapi PDPR pada kali ini. Walaupun kita dah beberapa kali sebelum ni tahun lepas awal tahun lagi tu pun tanggal pertama itu pun dah ini masuk tanggal kedua. Jadi kita terpaksa juga kita laksanakan PDPR. Jadi nampaknya benda ni tidak semualah bersedia. Jadi saya rasa cikgu mungkin nampaklah rakan-rakan cikgu yang ada kat sekolah ni macam mana kesediaan guru-guru kat kita ni yang nak hadapi peperiksaan PDPR pada kali ini. Cikgu nampak rakan-rakan cikgu kan, mungkin cikgu duduk dalam bilik guru tu ramai. Ada bila cikgu bincang-bincang bercakap-cakap tentang PDPR ni. Apa cikgu nampak kesediaan guru-guru kita pada kali ini? Kalau saya tu saya nampak dalam panitia saya lah, terutama sekali lah guru-guru dan panitia saya tu dari segi kemahiran diorang dalam menggunakan ICT lah, sebab walaupun kita dah PKP kali yang kedua tahun ketiga ni kan, jadi masih lagi tak, yelah maknanya dengar diorang bising-bising tu lah bila PDPR ni merungut lah, maksudnya pasal alamak nak kena bagi video, nak kena bagi bahan secara online, lepas tu nanti dengan dengan cikgu-cikgu yang tak bermain. Jadi diorang ni lebih rasa sebenarnya kalau ikutkan diorang tak nak lah PDPR ni, tapi yang masalah tu yang membuatkan diorang rasa macam mengeluh lah. Jadi itu satu kekangan dan mungkin tekanan jugalah kalau ni kan. Saya nampak isu yang paling maksudnya peratusan lah guru-guru kalau kita kata guru-guru sekolah kita ni katakanlah peratusan maksud kesediaan cikgu tu mungkin 30-40% sajalah belum mencapai 50% saya ingat. Sebab kalau PDPR ni orang nampak online tu menggunakan ICT. Yalah, mungkin salah satu daripada kecanggihan kita punya peranti pun perlu juga kan. Lepas tu internet, capaian internet, tengok rumah-rumah yang ada tu. Satu lagi nampak cikgu-cikgu nak sediakan bahan-bahan pembelajaran tu dalam bentuk video. Lagi satu kemudahan kat rumah tu mungkin tak ada. Kadang-kadang yang ada kat rumah tu tak mencukupi untuk nak disampaikan kepada murid, nak buat rakaman dan sebagainya, perlukan juga bantuan. Jadi nampaknya ada kekangan yang besar lah. Jadi kesediaan cikgu kita kalau setakat 30% mungkin tak berjaya lah kalau apa yang disarankan oleh pihak kerajaan, pihak kementerian. Kalau 30% aja 100 punya semangat cikgu nak buat benda tu. Yalah. Jadi saya rasa cikgu pun mungkin nampaklah kawan-kawan cikgu yang mana ni. Jadi saya cadangkanlah mungkin cikgu nampak hari ni kita ada kepakaran. Sebenarnya dalam sekolah kita ni ada beberapa cikgu yang ada kepakaran tentang mengendalikan ICT ni, hasilnya membuat program-program berkaitan online coaching ni, iaitu tak salah seorang daripada ni cikgu ICT kita lah, iaitu Puan Aniza. Jadi dengan bantuan daripada dia sangat diperlukan lah. Cikgu nampaklah mungkin cikgu sebelum ni pun guru ICT kita banyak membantulah menjalankan program-program yang membantu cikgu coaching online ni lah. Jadi saya rasa guru ni bolehlah cikgu rujuk pada dia, dan mungkin ada sesi-sesi tertentu dalam masa sekarang ni mungkin kita boleh buat grup lah. Tak semestinya semua orang akan masuk dalam satu sesi yang sama. Mungkin 4-5 orang kita boleh rujuk pada guru ICT kita, dia rujuk 4-5 orang kepakaran itu, kita kongsi 4-5 orang, lepas tu kita buat, lepas tu bagi kembangkan pada orang lain pula, dan kita buat sesi kedua, ketiga. Jadi apa cadangan pendapat cikgu? Macam yang hari tu kan Cikgu Aniza ada bentangkan tentang yang program slot kongsian yang dalam EduTech tu dia akan bentangkan. Contohnya ada slot Canva, aplikasi D5 tu. Saya nampak slot Canva tu menarik lah. Yang Google Classroom, sebab daripada Canva boleh hasilkan bahan pembelajaran lah. BBM secara online lah. Banyak slot yang dibentangkan tu kan. Jadi mungkin sedikit sebanyak tu perkongsian tu boleh
membantu cikgu-cikgu dalam panitia saya lah, terutamanya cikgu BM ni kan, untuk buat hasilkan bahan-bahan seperti macam bahan bacaan, bahan pembelajaran, contoh dia macam latihan, tubi, video dan sebagainya kan. Dalam aplikasi Delima pun banyak juga yang murid-murid yang cikgu-cikgu boleh kongsikan, Google Classroom dan sebagainya kan. Jadi saya nampak yang perkongsian EduTech tu yang Cikgu Aniza bentangkan dalam meeting kita baru-baru ni tu, sesuai jugalah untuk kita laksanakan jugalah. Okey. Kalau nampak daripada apa yang telah cikgu kenali, kenal pasti, saya rasa cikgu-cikgu yang lain pun sebenarnya ada kepakaran. Cuma nak berkongsi maklumat tu, idea untuk kembangkan tu, bila ada coaching ni, mungkin idea-idea tu boleh dikongsi lah. mungkin lebih baik daripada apa yang disarankan oleh Puan Cikgu Aniza. Sebenarnya guru-guru muda yang ada kat sekolah kita ni, yang ni memang pendedahan tu ada bagi mereka. Kepakaran mereka dalam menggunakan teknologi ni sangat tinggi. Jadi saya rasa kita boleh ambil lah ruang dan kita pilih lah. Saya rasa cikgu-cikgu ni pun tak ada masalah sangat. Cuma itulah tadi, kesediaan tu memang kata 30%, tetapi bila kita dah adakan pendedahan, adakan coaching ni, saya rasa memang saya yakinlah cikgu kita dapat laksanakan dengan baik lah. Sebab coaching ni pun dia macam banyak perkongsian dan bimbingan cikgu. Jadi maksudnya kita boleh jadikan ni sebagai macam coaching dan mentoring lah, bimbingan lah. Jadi saya nampak kat situ baguslah EduTech guru kita ni kan. Jadi masa yang ada ni agaknya mencukupi tak untuk kita persediaan ni? Mungkin minggu depan ataupun tak beberapa lagi kita akan dah mula lah ni DPR kita kan. Jadi tak ada masalah. Saya rasa cikgu pun basic-basic dah ada. Ramai guru sekolah kita ni dah ada basic untuk penyediaan tu. Cuma nak detailkan, nak kepakaran tu ataupun nak kepada yang lebih advance tu, perlukanlah bimbingan. Jadi ruang yang ada ni kita buatlah yang terbaik. Saya agak cikgu janganlah rasa tertekan sebenarnya. Kalau dalam keadaan semua orang akan rasa tertekan, tetapi kita sebagai guru yang apa yang kita nak sampaikan ni adalah untuk anak-anak kita. Kalau kita abaikan, inilah masa depan anak kita. Mungkin 10-15 tahun lagi kita akan rasa menyesal. Sebab apa teknologi yang ada, kemudahan yang ada ni kita tak gunakan, jadi anak-anak kita akan salahkan kita. Sebenarnya yang apa yang dihadapi tekanan oleh cikgu-cikgu ni, bila dia merasakan dia kena tak adanya kumpulan sokongan yang macam ni lah, coaching, mentoring secara dalaman. Kita banyak cikgu macam webinar yang dijalankan di luar, tapi rungutan daripada cikgu-cikgu panitia saya ni tak dapat secara live, secara langsung. Jadi saya nampak bila ada wujudnya perkongsian secara dalaman ni, jadi dia lebih jadi macam kumpulan sokongan lah di antara guru-guru. Itu yang okey. Untuk menyelesaikan masalah ni, saya rasa cikgu mewakili lah ketua panitia masing-masing. Maksudnya cikgu, saya wakilkan cikgu lah untuk sampaikan perkara ni kepada ketua panitia dulu. Jadi kalau ketua panitia dulu terima benda ni dan dapatkan coaching ini, coaching online ni daripada guru ICT kita, lepas tu kembangkan kepada guru-guru lain. Dan insyaAllah lah saya akan cuba pantau lah perkara ni supaya semua cikgu sekolah kita 100% dapat mengikutinya dan dapat melaksanakan, walaupun kita tidak perfect 100% seperti mana yang orang-orang yang belajar dalam teknologi ni bidang ni. Kita guru ni sebenarnya banyak benda-benda lain yang kita terpaksa selesaikan. Tapi oleh kerana keadaan sekarang memang memaksa kita, mesti kita buat, suka tak suka kita kena buat. Jadi insyaAllah saya akan pantau dan perkembangan ni kita akan ambilkan maklumat, data bagaimana peratus cikgu punya kepakaran, peningkatan cikgu dan perlu dikongsi. Apa-apa pun kita boleh minta. Sebenarnya ada lagi rujukan yang kita boleh rujuk. Kita boleh rujuk pada kepakaran yang ada pada Jabatan Pelajaran daripada kita punya PPD, JPN yang ada bahagian teknologi, memang ada kepakaran. InsyaAllah kalau perlu kita akan panggil mereka untuk membantu kita. Tapi yang ada buat masa ni, kita gunakan kepakaran dalam sekolah kita. Kita tak nak sia-siakan. Sebenarnya kalau kita kongsi bersama, mungkin dapat diselesaikan saya rasa. Dalam perkara ni saya rasa cikgu lah, saya mewakili cikgu. Jadi cikgu sampaikan data ni, maklumat ni kepada mula kita fokus pada ketua-ketua panitia masing-masing. Sebab semualah. Lepas tu kita sambungkan kepada guru-guru yang lain. Cikgu. Jadi cikgu saya rasa cikgu fahamlah apa yang kita sarankan dan pihak sekolah mengharapkanlah kejayaan ni untuk kita semua, bukan untuk saya.
Bukan Ya. untuk cikgu, bukan untuk guru besar. Jadi apa yang kita buat ni, kita nak buktikan kepada mak bapak, kita buat bersungguh-sungguh. Jangan lepaskan batu di tangga je. Sebab apa yang ini, yang kita laksana ni memang dalam keadaan semualah saya rasa. Ya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan ini. Mungkin negara kita antara mungkin agak tertinggalan lah berbandingkan negara jiran seperti Yalah. Singapura. Teknologi mereka walaupun tak ada pandemik ini, memang kesediaan mereka dalam pembelajaran digital ni memang mereka dah advance, jauh lebih daripada kita apa yang kita ada. InsyaAllah. Jadi saya percayalah cikgu. Cikgu rasa? Ya, saya akan cuba berkongsilah, minta pandangan-pandangan KP yang lain, dan saya akan hasil perbincangan kita nanti saya akan kongsilah dengan ketua panitia yang lain, dan hasil perbincangan tu kami cuba akan terangkanlah kepada ahli-ahli guru-guru dalam panitia kami lah. Apa pendekatan yang kita dah bincangkan ni, kaedah yang mungkin kita agak kena, dan sekiranya ada sebarang penambahbaikan daripada rakan-rakan ketua panitia yang lain, semua idea kita kena terima. Jadi saya apa cadangan yang cikgu-cikgu kita beri untuk penambahbaikan, kita tak boleh tolak. Benda tu kalau ada kebaikan untuk kita, dan insyaAllah kita akan cuba benda-benda ni, kita akan kongsi juga dengan mak bapak. Mungkin ada ibu bapa yang ada kepakaran dalam bidang ni, kita tak tahu mereka kerja apa. Nanti insyaAllah kita akan kongsi sama. Jadi kesediaan kita saya harap daripada 30% tadi bolehlah naik sekurang-kurangnya 60-70%. Kalau 70% pun dengan apa yang kita ada, saya rasa insyaAllah lah tercapailah matlamat Kementerian Pelajaran dan juga hasilnya untuk anak-anak murid di sekolah kita ini. Jadi saya rasa cikgu faham Jadi insyaAllah kita pun sama-sama lah. Suka tak suka, inilah zaman yang kita hadapi. Mungkin beberapa tahun ni inilah yang akan ni, dan mungkin perkara ni akan berlanjutan, dan insyaAllah anak-anak kita pun akan datang, akan jadi negara maju. Mungkin pergi sekolah pun cara macam ni. Tak ada lagi kita nak terdesak. Kalau semua guru dah bersedia seperti negara-negara maju, memang kita rasa benda ni akan jadi ala biasa, tegak biasa, dan jadi lazim lah pada masyarakat kita akan datang, khasnya orang Melayu dan orang agama bangsa kita, insyaAllah. Jadi kita kongsilah sama-sama benda ni kalau boleh segeralah sampaikan kepada rakan-rakan. InsyaAllah nanti saya akan masukkan dalam grup, kita akan bincang lah. InsyaAllah benda yang kita bincang ni nanti kita akan teruskan lah. InsyaAllah dari semasa kuasa kita akan cari apa-apa solusi yang terbaik, kita akan cuba baikilah. Apa-apa pun nanti saya akan update lah dekat cikgu pada pihak pentadbir, maksudnya apa penambahbaikan sebagainya kan. Okey, terima kasih cikgu. Buang masa sikit, saya ambil masa cikgu. InsyaAllah kita kongsi bersama ni untuk kebaikan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni dapat dipermudahkan, dan insyaAllah siapa pun untuk kita laksanakan ni, kita minta cikgu-cikgu semua dalam keadaan bersedia lah. Maksudnya yang pertama sekali dari segi kesihatan. Kalau cikgu sihat, cikgu tak ada stres, mungkin benda ni kita dapat laksanakan dengan baik lah. Terima kasih cikgu. Nanti insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.